Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير ونهر الانتفاع والإفادة والشفاء والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga jemaah kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid darain amin. Wa rawayna bil isnad as-sahih fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروينا نحوه في سنن أبي داود من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنهم أنهم قالوا يا رسول الله علمنا كلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا اضطجعنا فذكره وزاد فيه بعد قوله وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وشركه روي على وجهين أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. والثاني شاركه بفتح الشين والراء أي حبائله ومصائده واحدها شاركه بفتح الشين والراء وآخرها هاء والثاني شاركه بفتح الشين والراء أي حبائله ومصائده واحدها شاركه بفتح الشين والراء وآخرها هاء شارك وآخرها هاء. أوكي. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. قال الترمذي
hadza hadithun hasanun sahih hala Tirmidzi wa fi riwayat Abi Daud lam tusibuhu faj'atu bala'in ila akhirih. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung bacaan kitab ni, kitab Imam Nawawi, muka surat 132, paragraf yang ke-213. Kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, murni perintahkan aku dengan beberapa kalimat yang aku ucapkan pada pagi dan petang hari. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta diajar dengan beberapa kalimat, beberapa doa yang boleh menjadi amalan kepada beliau. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, sahabat yang paling mulia, orang yang paling mulia dan yang paling rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang kita ketahui, dia adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang mendapat jaminan syurga secara langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Abu Bakrin fil jannah, disebut secara jelas. Walaupun begitu tuan-tuan, walaupun kedudukannya yang begitu rapat, yang begitu mulia, tetap juga dia datang untuk minta diajari dengan zikir-zikir yang boleh dibaca di waktu pagi dan petangnya dalam menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mulia macam ni tuan-tuan tak pernah merasa diri mereka baik dan sempurna, walaupun mendapat jaminan yang begitu rupa. Yang selalu rasa kemah elok ni hak jenis-jenis kita ni hak yang tak ada apa ni, rasa kemas sangat dah ni. Sedangkan kita ni tuan-tuan jauh sangat-sangat nak dibandingkan dengan peribadi-peribadi yang mulia ni. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman bin Affan tuan-tuan pernah menyatakan, kalaulah kaki kanan aku dah langkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan kaki kiri aku masih berada di luar daripada syurga, aku masih belum merasa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia adalah manusia yang paling mulia, yang ketiga tu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga mendapat jaminan syurga secara langsung. Itu pun pernah mengatakan, kalaulah kaki kanan aku dah masuk syurga, kaki kiri masih belum langkah masuk lagi, aku masih merasa belum selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan mereka sentiasa berusaha mencari yang lebih baik, yang lebih elok terhadap apa ni kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh-contoh orang yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya menjadi contoh dan suri tauladan kepada kita. Artinya tuan-tuan, kalau nak diukur dari sudut ketinggian darajah mereka, dari sudut pencapaian dan kedudukan mereka, tentulah sahabat-sahabat yang disebut nama tadi ni, baik Abu Bakar ke, Umar ke, Uthman dan Ali dan sebagainya, itu tentulah mereka merupakan berada di kemuncak ketinggian ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa yang kita duk bahas hari ni, kita duk baca hari ni lah, yang orang duk bicara hari ni, dari sudut ketinggian makrifat ke, hakikat ke, contohnya, tentulah mereka orang yang paling dekat, yang paling hampir, yang paling tinggi dalam meraih ilmu-ilmu yang disebut tadi ni. Walaupun begitu tuan-tuan, dari sudut amalan dan juga pengabdian syariatnya, mereka lah orang yang paling kuat, yang paling kejam, yang paling kemah, yang paling sempurna amalan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak pernah sedetik pun terlintas di hati mereka untuk membelakangi syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setinggi mana hakikat dan makrifat yang mereka capai, maka setinggi itu jugalah, sesempurna itu jugalah syariat yang mereka kerjakan daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan terhadap syariat baginda Nabi yang wajibnya dijunjung, yang haramnya dijauhi, itu sangat-sangat dipatuhi, sangat-sangat diikuti. Sehingga kan seiring dan sejalan antara syariat dengan apa yang mereka capai tadi ni. Tak ada sekali pun kita dengar, walaupun mereka ni dapat jaminan syurga langsung daripada Nabi, tak pernah dengar daripada pendengaran kita ataupun apa yang sampai kepada maklumat kita. Kok lah mereka nak kata, tak apa dah, hampa pias semayang dulu ke, hampa puasa elok-elok lah, kami ni kurang-kurang dah dapat jaminan Nabi dah. Tuan-tuan, Sayyidina Osman dalam riwayat yang lain pernah dikatakan, kerana sumbangan dia yang begitu besar, pengorbanan dia yang begitu besar di dalam agama ni terhadap terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, sehingga akan dikatakan i'mal ma syi'ta, buatlah apa saja pun wahai Osman, sesungguhnya kamu tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mendapat jaminan keampunan yang macam tu, tetap juga dia jaga syariatnya, dia junjung yang wajib dan jauhi yang diharamkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mai Sayyidina Abu Bakar mai ke sini tuan-tuan, mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang untuk berjumpa dengan baginda, minta diajari dengan beberapa kalimat yang boleh dibaca di waktu pagi dan petangnya. Ya Rasulullah, perintahkan aku gitu. Murni, perintahkan aku bi kalimatin, dengan beberapa kalimat yang aku ucapkan pada pagi dan petang hari, yang boleh aku baca jadi zikir aku, wirid aku. Baginda bersabda, Nabi kata, qul, katakan olehmu. Doa dia bunyi mula daripada Allahumma ta'ala, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Tentang buku saya dia mula dengan Allahumma fatiras samawati wal ardi. Rasanya hak ni salah kot no. Dia lari kot. Tuan-tuan mula dengan Allahumma fatiras samawati wal ardi. Kemudian alimal ghaibi wasyahadah, ya macam tu. Cakapkan tuan-tuan macam mana? Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardi. Dah anda Allahumma fatiras samawati wal ardi. Itu dulu. Kemudian barulah alimal ghaibi wasyahadah. Tukar ya. Depan belakang tukar. Ni salah cetak ni. Biasalah tuan-tuan, kerja manusia mana ada sempurna. Walaupun buku ni dia ada penterjemah, panel penterjemah, ada pentahqiq dia, ada disemak, so 3 lapisnya tu pun salah lagi tuan-tuan. Penulis Imam Nawawi, pentahqiq ni lain, penterjemah ada panel dia, disemak oleh orang lain, atur huruf pula oleh orang lain, pun salah lagi tuan-tuan. Inilah kita manusia tuan-tuan, tarani ialah tak ada yang sempurna. Tuan-tuan, kisah Imam Syafi'i tuan-tuan, sewaktu anak murid dia Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Al-Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi baca kitab Ar-Risalah. Kalau tak salah saya, dia baca 40 kali kot no. Ulang baca depan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kadang bila jumpa baca sekali, dia akan betul. Ni betul, ubah, tukar, buh kalimat lain. Baca lagi habis dah, baca pula, tukar. Hak ni ganti kalimat lain pula.
Baca pula ni, padam ni, ganti ayat lain. Tiap kali baca ada saja benda yang tak kena yang dia ubah. Apa kata Imam Syafi'i? Itu tu. Aballahu an yakuna kitaban kamilan illa kitabah. Allah Ta'ala tidak izinkan ada satu kitab yang sempurna melainkan kitab dia sahaja. So jaminan yang betul, yang selamat ni Al-Quran ni. Buku tulisan manusia ni ada yang tak kena. Sehingga kan Imam Syafi'i kalau dia baca buku dia sendiri Ar-Risalah tu, berulang kali baca, setiap kali baca ada saja benda-benda yang dia nak ubah, ada saja benda-benda yang dia tak puas hati dengan penulisan dia yang dulu. Ubah ni, tak pergi padam ni, tukar sini dan sebagainya, sampailah dia wafat nah. Jadi samalah macam kita pun lebih kurang tuan-tuan nah. Ni salah. Jadi salah cetak ni biasalah tuan-tuan. Salah cetak tak apa tuan-tuan Yang masalahnya ialah yang sengaja padam apa yang ditulis oleh ulama. Hak ni jenayah. Hak ni jenayah ilmiah yang berlaku. Banyak sangat berlaku jenayah ilmiah. Buku-buku yang dicetak dan sebagainya tu ditukar, diubah. Sebab tu kita tengok ulama-ulama kita teliti tau. Tuan-tuan kalau tengok adab dengan ulama-ulama tuan-tuan ketika kita tulis tu kan. Ketika kita tulis tu, bila kita baca-baca kitab-kitab, khususnya kitab-kitab tua tu, bila ada salah tu, kita tak tulis betul di kitab tu. Kita akan tanda di tepi tu. Kita diajak tulis la'allas sawab, mudah-mudahan yang sebetulnya gini. Pasal boleh jadi takut-takut kita tersalah dalam memahami maksud dan kehendak penulis itu, sebagai menghormati orang yang menulis kitab tu. Dia ulama, bukan orang biasa, bukan calon-calon orang. Jadi kita ni orang biasa kan ada apa pun baru duk belajar. Macam mana kita nak tolak ulama-ulama yang menulis? Jadi mungkinlah tu boleh jadi tersalah cetak agak nyakut, tu kita buat tanda di tepi tu. Tu adab dengan kitab yang dikarang oleh ulama. Hatta kalau ada kesalahan pun yang ditulis oleh mereka, kita tengok tuan-tuan, buku-buku yang dicetak. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab kan, khususnya kalau kitab-kitab lama yang dicetak di belakang Al-Azhar tu, Maktabah Al-Halabi tu, itu dia ada musahih dia ada pentasihih dia. Pentasihih dia tu ulama-ulama Al-Azhar lah. Jadi kalau dia tulis-tulis di atas tu, kalau ada benda yang salah, dia akan buat nota kaki di bawah tu, dia akan bagi tahu kemungkinan ini tulisan ni maksud dia gini. Dia betul di bawah. Dia tak slash di atas tak. Dia akan bagi tahu di bawah. Jadi yang asal tulisan dia macam ni, kemungkinan maksud dia begini. So kalau yang maksud dia begini, yang sebetulnya kalimat ni. Dia betul di situ. Dia tak betul di atas. Adab dengan tuan yang mempunyai kitab. Tiba-tiba hari ni ada orang yang berani untuk buang kalimat yang ditulis betul yang Tok Guru tulis. Macam kitab kita ni tuan-tuan, kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kita tak sampai lagi, banyak lagi, lambat lagi, beratus muka surat lagi. Berkaitan dengan masalah ziarah ke kubur Nabi, ziarah ke Madinah tu, Imam Nawawi masukkan di sini satu bab, babun fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dalam masalah menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cetakan di Saudi, tak ingat dah cetakan tahun bila, apa nama cetakan tu. Dia ubah tu, dia buang. Sebab apa? Sebab bagi dia ziarah kubur Nabi itu dianggap, entahlah, mungkin dianggap bid'ah ke, syirik ke, salah ke, apa tak tahulah, zari'atun ila syirki ke, boleh bawa dari syirik ke apa ke. Dia buang terus, dia tulis babun fi ziyarati masjidin Nabi. Gitu. Dia buat makna dalil. Dia kata dalilnya ialah la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dituntut pada kita untuk bersusah payah
untuk berrihlah, untuk berpergian, bermusafir, melainkan kepada 3 masjid saja. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Tak ada kena-mengena dengan bab masjid, tuan. Imam Nawawi nak cerita tentang masalah ziarah kubur Nabi, ziarah masjid Nabi lain, ziarah kubur lain, ziarah masuk semayang dalam raudhah lain. Setiap satu dia ada kelebihan tersendiri. Tuan-tuan pergi masuk Masjid Nabawi, ziarah Masjid Nabawi tu dia ada khusus ziarah pergi ke masjid tu sendiri. Semayang di masjid tu memang dituntut. Masuk ke dalam raudhah tu memang sangat-sangat dituntut. Bahkan menziarahi Nabi itu sendiri, maqam Nabi itu sendiri memang sangat-sangat dituntut. Hatta sebahagian ulama-ulama khususnya mazhab Hanafi, dia kata menziarahi maqam Nabi, kubur Nabi itu hampir-hampir sunat yang hampir-hampir kewajib. Nabi kata man hajja aw i'tamara wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang buat haji dan umrah tapi tak mai ziarah aku di sini ni, faqad jafani. Jafa ni kerah hati ya kita. Orang yang tak beradab sopan dengan aku. Dah sampai dah buat umrah, sampai dah buat haji di Mekah, tak jauh sangat. Hampa boleh mai daripada beribu kilometer tu, bersusah payah mai ke Mekah. Setakat 350 km sikit lagi ya nak sampai ke Madinah, tak boleh mai. Memang tak ada adab langsung hampa dengan aku. Tu. Jadi Nabi sebut kalimat al-jafwah dengan Nabi tu. Sikap yang macam tu dengan Nabi tu salah tu. Bila salah boleh bawa kepada haram. Artinya nak hilangkan sifat jafa tu, artinya dengan cara ziarah Nabi. Maka ziarah Nabi tu jadi hukumnya wajib. Itu yang sebahagian ulama kata hampir-hampir kepada wajib. Itu yang Imam Nawawi letak dalam kitab dia ni. Bila letak dalam kitab dia ni, babun fi ziarati qabrin Nabi, menunjukkan pada pandangan ijtihad Imam Nawawi, ziarah kubur Nabi itu hukumnya dituntut. Ada adab-adabnya, ada tata caranya. Bagaimana cara-cara yang diajar oleh syarak sewaktu ziarah kepada kubur Nabi. Tiba-tiba diubah Masjid Nabawi. Dia dah lari dah daripada maksud dan juga apa yang ingin disampaikan oleh penulis itu nah. Jadi hak ini salah, bukan nak ubah. Kita cerita tadi ni hak yang nak ubah. Bukan satu dia, banyak lah. Banyak kitab-kitab yang diubah. Lebih teruk lagi kitab-kitab yang dimadsus, yang dimasukkan benda-benda yang tak sepatutnya dimasukkan dalam kitab-kitab ulama dahulu. Antaranya tuan-tuan kitab Ibnu Arabi. Banyak. Sebab tu ulama tak pergi baca buku dia. Futuhat Makkiyah, Fususul Hikam, tu antara kitab-kitab yang banyak. Yang waktu hidup dia tu orang dah mula masukkan, ubah benda-benda yang tak sepatutnya. Sehingga kan semasa hayat dia sendiri dibagi tahu kat dia, dia kata aku tak pernah pun tulis macam ni, aku tak pernah kata pun macam ni. Tuan baca tengok baliklah, diceritakan. Jadi kalau tuan-tuan tengok bagaimana orang hari ni kadang-kadang mengkritik, mengeji Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang tak ada alif lam, dia ada dua. Satu Ibnu Al-Arabi ada alif lam. Ibnu Al-Arabi yang ada alif lam tu, hak tu yang bermazhab Maliki. Faqih Maliki. Berasal daripada Andalusia. Orang Andalus itu orang Spanyol. Dulu orang Spanyol pakai serban, pakai jubah, hidung mancung. Muka macam Raul lah. Raul, Amin Bola tu lah. Tak ada saya sebut nama dia tu. Muka macam tu, pakai serban, pakai jubah, cakap Arab. Pergi mengaji dia dengan Imam Ghazali. Dia dikatakan antara orang yang daripada barat yang paling banyak membawa balik ilmu daripada timur ni, daripada Baghdad ke barat. Ibnul Arabi ada di lam Al-Maliki. Hal ini Ibnu Arabi, tokoh ulama sufi. Nah, kitab dia. Jadi kalau nak baca kitab dia tu, tak boleh hujan tuan. Cari tok guru hak betul-betulnya, yang betul-betul mahir dengan bahasa dan kitab beliau, barulah kita baca, ke tidak kita salah. Macam tu juga dengan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang kadang-kadang
ditipu, diubah dan diolah oleh tangan-tangan, dia panggil al-aidi al-athimah, tangan-tangan yang jahat dah, yang masukkan benda-benda yang tak sepatutnya ke dalam penulisan-penulisan ulama, sehingga akhirnya berlakulah benda-benda yang tak sepatutnya. Macam kitab Abul Hasan Asy'ari dah agak berlaku tuan. Nah, kitab Abul Hasan Asy'ari macam kitab Al-Ibanah, itu juga antara kitab yang dikatakan oleh ulama kitab yang tala'abat fihi al-aidil athimah, tangan-tangan orang-orang yang jahat yang menokok nambah benda-benda yang Abul Hasan Asy'ari tak kata. So kalau nak dapat ilmu Abul Hasan Asy'ari, ambil daripada anak murid dia sendiri yang mengaji dekat dia. Depa ni yang hidup dengan dia, yang mengaji dengan dia, yang tahqiq ilmu dia, terima secara langsung. Depa yang sampaikan kepada generasi yang berikutnya sampailah kepada kita hari ini. Sampai ditulis buku tuan penyelewengan yang berlaku dalam kitab-kitab karangan ulama Itu hak yang memang dengan niat yang jahat. Hak buku kita ni tuan-tuan tersalah salah cetak. Baik. Allahumma fatiras samawati wal ardi. Jadi Nabi kata, qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ardi. Ya Allah. Dia. Fatiras samawati wal ardi, Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tuan-tuan, kalimat fatara tu makna dia pencipta yang menciptakan. Allahu fatirus samawati wal ardi. Allah Ta'ala lah yang fatirus samawati wal ardi, yang mencipta langit dan bumi. Cumanya bila dia main kalimat fatara, pasti pun tak guna khalaqa Fatara ni main kalimat fitrah. Fitrah tu maksud semula jadi. Jadi alam ni tuan-tuan diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk asal yang suci dan bersih, dalam bentuk semula jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So tidak berlaku kerosakan di sana, tidak berlaku kejahatan, tidak berlaku kekacauan, tidak berlaku kerosakan pada alam yang kita duduk. Di awal kejadian diciptakan Allah Ta'ala atas fitrahnya yang asal tu. Bentuk kejadiannya yang asal macam mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kalau kita kata fitrah manusia tu, lahir-lahir manusia mai tu, dia mai dengan apa? Mai dengan fitrah manusiawi yang bersih dan suci tadi ni. Dia tak bawa apa-apa pemikiran. Dia tak ada kecenderungan kepada penyembahan berhala ke, penyembahan api ke, ataupun apa-apa yang lain. Tapi dia mai dalam fitrah. Fitrah itulah yang ulama katakan, andai kata kanak-kanak ni dibiarkan dia hidup, nescaya dia akan memilih sesuatu ataupun mengakui kewujudan Tuhan tu. Sebab fitrah manusia, dia akan merasai bahawasanya ada kuasa yang lebih agung, yang lebih kuat, yang menguasai diri dia. Tuan-tuan, Fir'aun yang mengaku diri dia sebagai Tuhan tu, yang tak mau beriman dengan Nabi Musa, itu pun di saat dia nak mati dia kata amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Artinya apa? Jauh di dalam fitrah, dalam diri manusia tadi ni, walaupun jahat macam mana sekalipun, walaupun dia mengaku diri dia gagah macam mana pun, tetap juga dia mengakui di sudut hati dia tadi ni ada kuasa lain yang lebih agung daripada dia. Kuasa itulah yang kita katakan Allahu fatirus samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Yang hang tak nak mengaku masa hang hidup dulu ni, dah main nyawa duduk kat rengkung baru nak mengaku apa je dah. Tak boleh buat apa dah, waktu tu tak guna dah. Nak mengaku dah
waktu sihat, waktu kuat, waktu elok tadi. Jadi yang merosakkan bumi yang diciptakan atas fitrah kejadian yang bersih elok tadi ni, yang diciptakan di atas kejadian yang sempurna tu, siapa yang rosak? Kita. Yang sepatutnya kita yang memelihara alam ni. Sebab tu dia jadikan kita ni sebagai khalifah yang akan memakmurkan muka bumi ni dengan perintah Allah Ta'ala. Tuan-tuan tadi pergi semayang jemaat di mana? Tengok tadi ya, khutbah jemaah ni. Hari landscape negara, peringkat negeri Perak. Itu dia tentang alam semesta. Tentang alam semesta. Yang mana menjadi kewajipan kita untuk jaga dan pelihara dia. Bila kita tak jaga dia, kita bertindak dengan cara yang tak betul, maka bumi ni dia akan bertindak balas balik. Bila alam dia berbicara dengan manusia, ketika itu tak boleh buat apa kita, tuan. Kita tebang pokok, contohlah ikut suka kita, tak ada aturan dan sebagainya, tak ikut peraturan tetapkan. Dia main banjir sekali, bukan ayak, turun dengan lumpur-lumpur, dengan balak-balak habis semua. Tenggelam satu kampung. Salah siapa? Salah kita. Sebab alam ni tuan-tuan, alam semesta ni, bumi ni, dia kenai Tuhan dia tau. Masuk dah kah? Masuk dah? Azan dah? Cepat noh. Baru sebaris macam kot mana? Sila. Cepat pula masuk insya-Allah ni noh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد نبيا ورسولا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بالإسلام دينا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وأحد المقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم فاطر السماوات والأرض. Wahai Allah, ya Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia fatir ni juga tuan-tuan, dia makna penciptaan daripada belahan. Kata sebahagian penasiran lah, belahan lah. Jadi mungkin inilah yang dimaksudkan oleh sebahagian ulama yang mengatakan dulu langit dan bumi ini menyatu, kemudian terasing melalui satu letupan gitu. Fafataqna, terbelah menjadi dua jirim yang berlainan, satu di bawah, satu yang di atas. Jadi tuan-tuan, ala kulli hal kalimat fatir itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang membawa masuk pencipta dan yang menciptakan di atas fitrah itu. Sebab itu dinamakan Islam itu sebagai agama fitrah. Maksudnya apa? Islam ni agama fitrah, agama yang bersesuaian dengan manusia itu sendiri. Agama ni diturunkan untuk manusia, tuan-tuan, bukan diturunkan untuk binatang. Syariat yang Nabi bawa ni bukan untuk lembu, bukan untuk unta, tapi untuk kita manusia. Maka syariat Nabi ni dia panggil dinul fitrah, agama yang fitrah, agama Islam ni. Sebab apa namakan sebagai agama fitrah? Kerana dia bersesuaian dengan fitrah manusia. Dia tak lari langsung. Artinya kalau kita amalkan agama ni, kita akan sesuai dengan kita, boleh amal. Maksudnya diri kita tak akan menolak syariat yang macam tu. Beza dengan agama-agama yang lain. Contoh, kalau agama Kristian yang tidak membenarkan padri dia berkahwin dulu, lah pun mereka pun dah kahwin sama ya. Dulu tak diizinkan berkahwin kerana perkahwinan tu dianggap sebagai keji dan kotor. Ada unsur nafsu. Nafsu ni keji dan kotor. Padri ni wakil Tuhan, maka dia tak boleh ada unsur keji gitu, tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin, apa yang berlaku? Oh, dia pergi ikut pintu belakang. Jadilah hubungan luar nikah antara padri dengan sister. Berapa ramai anak-anak luar nikah yang dilahirkan? Di mana tu? Tuan tengok balik, buka sejarah tengok. Bila biara gereja tertentu yang dirobohkan, jumpa tengkorak kanak-kanak, budak-budak yang ditanam semata-mata nak menutupi kejahatan yang berlaku di antara padri dan juga sister dan sebagainya. Tu belum lagi kira padri yang liwat kanak-kanak dan sebagainya tu dalam sejarah. Pasal apa jadi gitu? Pasal ajaran yang tidak bersesuaian dengan fitrah manusia. Maka sebab tu Nabi bawa ajaran yang sesuai dengan fitrah. Nabi bukan sekadar perkahwinan dibenarkan, bahkan Nabi kata perkahwinan tu termasuk sunnah aku. Lebih jauh lagi Nabi pergi, Nabi kata barang siapa yang berkahwin maka terpelihara separuh agamanya. Falyattaqillaha fi syatri tsani, maka bertakwalah pada Allah Taala pada separuh yang satu lagi. Nabi menjadikan perkahwinan itu sebagai satu urusan agama, diberi ganjaran pahala, dianggap sebagai sunnah Nabi. Siapa yang membenci perkahwinan, bukan yang tak berkahwin, faham elok, yang membenci syariat perkahwinan,
maka dia dianggap sebagai orang yang bukan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana menolak dengan syariat yang dibawa oleh baginda. Bahkan dijadikan pula dapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Sebab apa tu? Sebab beramal dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, yang syariat tersebut bersesuaian dengan fitrah. Fitrah manusia. Ibadat puasa. Tuan-tuan tunjuk kat saya tengok. Siapa-siapa yang pernah lah dapat sakit ke, mati ke, cedera ke kena puasa, ada dengar cerita? Kok-kok lah kita dengar cerita. Ada orang mati kerana berpuasa Ramadan. Tak ada kan tuan? Yang mati kerana makan lebih dah. Buat pertandingan makan roti canai. Di negeri mana tu buat? Hak menang dapat makan berapa? 16 keping kot. Oh, banyak tuan. Kita kena 2 keping banjir pun teruk lah. Dia boleh hentar 16 menang. Dapat hadiah tahu berapa ratus berapa ribu tahu. Balik tu mati. Dah 16 masuk. Dia kembang dalam perut tuan-tuan. Larat kat tahan kawan tu. Mati tuan. Mati sebab terlebih makan. Tu Nabi kata jangan makan banyak. Tapi tak ada lagi orang mati dengan sebab berpuasa. Tak ada lagi. Tak ada. Bahkan berpuasa tu baik dan elok. Nabi sarankan berpuasa Senin dan Khamis. Ataupun puasa Nabi Allah Dawud selang sehari. Ada. Sehingga kan di mana, di universiti mana di Amerika lah, dia kata berpuasa 2 hari seminggu itu dia akan boleh recycle, dia akan boleh dia panggil apa? Dia boleh dia kembalikan balik tubuh badan kita ni kepada sistemnya yang elok. Jadi tuan-tuan, kajian yang dibuat, kalau kita berpuasa 2 hari seminggu, Senin dan Khamis, jadi tak ada keperluan untuk kita nak berpantang dalam makan, minum dan sebagainya. Sebab dengan 2 hari berpuasa tu, badan kita tadi ni dia boleh kita panggil apa? Normalizekan balik makanan-makanan yang kita makan tu, dia boleh stabilkan balik sehingga kan sistem badan kita akan jadi lebih baik dan elok. Bayangkan yang puasa selang sehari, agak-agak macam mana? Dalam satu kisah yang berlaku kepada raja daripada mana? Raja Mesir purba, dia panggil 3 orang tabib. Dia nak tahu formula untuk hidup lama, umur panjang, tak nak mati cepat. Dia panggil tabib daripada Parsi, tabib daripada India, dan tabib dia sendirilah daripada Mesir. Dan dia minta ramuan-ramuan untuk pemakanan sihat. Maka tabib India pun bagi tahu. Saya tak tahulah apa yang dia sebut tu, tapi lebih kurang kot daun kari poleh ke, makan rempah-rempah ke apa ke, lebih kurang benda yang ada di negeri dia. Dia sebut, tuanku kalau nak sihat makan ini, makan ini, makan ini. Dia sebut herba-herba yang ada di negeri dia. Lepas tu bangun pula tabib Parsi, bagi tahu tu, tuanku kalau nak sihat makan ini. Sebut pula makanan-makanan herba-herba yang ada di negara dia tu. Kemudian last sekali bangun tabib dia sendiri daripada Mesir. Dia kata, tuanku, ramuan yang diceritakan oleh tabib daripada Mesir tadi betul, tapi dia ada kesan sampingan dia. Tuan-tuan, apa benda pun yang kita ambil kalau melampau sangat, lebih sangat, dia akan ada kesan sampingan. Orang kata minum air bagus, minum air banyak, lah keluar pula minum air banyak sangat, boleh rosak badan pula. Buah pinggang tak ada nak proses, letih pasal banyak sangat pula dah. So agak berpadan lah. Kalau tuanku ambil benda ni, dia akan bawa kesan dia mungkin ni cirik-birik ke, ambil ni pula mungkin panas badan ke, ambil ni gini, dia bang. Sama lah macam ramuan daripada tabib Parsi pun sama juga. Ambil ni gini, ambil ni gini, ambil ni gini, dia akan ada kesan sampingan dia.
Cara dia senang tuanku. Kata tabib daripada Mesir tadi. Kalau tuanku nak umur panjang, nak sihat hidup, tuanku puasa. Puasa 2-3 hari dalam sebulan. Dia sebut gitu ya. Bila dia tabib Mesir sebut macam tu, tabib Parsi dan India sama-sama bangun. Ya tuanku, hak tu yang sebenarnya. Bila tuanku berpuasa sahaja, maka tidak ada benda yang tuanku perlu pantang dah. Makanlah apa nak makan pun. Sebab puasa tadi dia akan neutralizekan balik sistem dalam badan kita. So syariat puasa yang dibawa oleh Nabi sebulan je tuan. Sebulan 30 hari kita berpuasa, 11 bulan lagi dia melantak. Cukup dah. Hak sebulan puasa tu cukup dah. Kalau tak cukup tentu dia akan wajibkan yang lain. Tapi dah cukup dah. Cuma hak lain dia letak sunat dah. Tapi kita yang salah tuan. Kita puasa tak ikut adab yang Nabi bawa. Kita puasa ni nama je puasa, tapi dia ubah time makan tu. Dia ubah time makan. Dia balun waktu buka tu lebih daripada biasa. Tuan-tuan saya tunggu nanti ni. Rajab, Syaban, Ramadan nanti tengok. Belanja dapur masuk banyak mana. Bulan biasa belanja dapur 300, 400. Bulan puasa dia naik 1200, 4-5 kali ganda. Mai daripada mana tu? Mai daripada nafsu serakah kita yang makan banyak. So dia tak tercapai matlamat puasa yang sebenarnya. Jadi syariat Nabi bawa syariat puasa, syariat zakat, syariat haji, syariat solat, ke semua tadi tuan-tuan sesuai dengan diri kita, dengan fitrah manusia. Sehingga kan tidak ada sesuatu pun yang Nabi bawa yang bertentangan dengan fitrah manusia. Bila Islam kata haram minum arak, bila cek tengok memang arak ni benda yang paling keji sekali. Tak ada. Ibu kepada segala kejahatan ni. Sesuai diharamkan. Tak ada satu kebaikan pun kalau minum arak ni. Artinya apa? Keluarga yang bapa dia minum arak ataupun mak dia minum arak, tengoklah keluarga tu macam mana. Sama macam judi. So syariat daripada awal mula tu sampai akhir. Tu syariat Nabi ajak tu berwuduk. Basuh muka 3 kali. Kita tengok hak tu ya tuan-tuan. Kita tengok yang luaran saja. Basuh tangan, basuh muka, berkumuk, buang air dari basuh air hidung keluar balik, berkumuk keluar balik dan sebagainya. Sehingga menjadi benteng umat Islam. Sewaktu orang lain kena dengan wabak penyakit yang lain, umat Islam masih selamat. Sebab apa? Sebab ibadat wuduk yang mereka amalkan tadi ni boleh mencegah mereka daripada penularan wabak-wabak yang tidak diingini dan sebagainya. Artinya apa? Sesuai tak? Sesuai sangatlah dengan fitrah manusia tadi ni. Sehingga menjadikan mereka manusia yang bersih. Bayangkan orang yang sentiasa mengekalkan wuduknya. Habis wuduk dia ambil wuduk lain. Habis wuduk ambil wuduk pula. Habis wuduk ambil pula wuduk. Sentiasa dalam keadaan bersih, zahir dan batin. Bukan zahir je, batin sama. Basuh muka kan. Basuh muka. Hak ni yang paling banyak dosa kan. Yang duk rasa besar diri, bangga diri, yang duk belagak dengan orang, duk rasa diri kemat. Ni. Sebab tu dia suruh basuh semua ni. Supaya di saat kita basuh tadi ni, mudah-mudahan kita boleh menghapuskan dosa-dosa yang ada di muka kita, yang ada di mata kita. Kita tengok anggota-anggota hak kita basuh tu, semuanya anggota-anggota yang memang terlibat dengan dosa dan maksiat sehari-hari yang kita buat. Basuh kepala. Hak duk rasa cerdik, pandai, lebih pandai daripada Tuhan, lebih cerdik daripada Nabi ni. Nabi sekolah di mana? Universiti mana keluar? Saya ada degree, saya ada master. Nabi ada master. Buat tanya lagu tu. Ni, dia rasa dia cerdik. Bila kita basuh tu, artinya apa?
Allah Ta'ala nak ajak kita. Mungkinlah kita pun tak tahu hikmah dia. Mungkin sebahagiannya inilah agaknya kot. Nak ajak kita bersih diri kita, zahir dan batin. Muka, kepala, tangan, kaki. Bukan sekadar kotoran-kotoran yang nampak, tapi kotoran-kotoran yang tak nampak. Yang bersifat dosa, bersifat maksiat. Yang mungkin ada takabur, besar diri, bangga diri, ujub dan sebagainya. Yang ada dalam tubuh badan manusia dikeluarkan di saat kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadat solat yang kita buat tadi ni, Allah Taala akan bersih kita, jauhi kita daripada, dapat menghindar kita dah fahsyak dan mungkar tu. Dahlah basuh muka pula pergi tenyih tak atas lantai. Tuan-tuan, kita duduk atas kapal baru pula tak rasa apa tuan. Tambah pula letak pula apa ni 3-4 lapis apa ni sejadah, tak rasa apa. Sekali-sekala try siut di luar atas tar. Rasa macam mana? Kami dulu waktu mengaji dulu, balik habis kuliah ke-7 kelima waktu di Jordan dulu. Habis kelima, waktu tu masuk maghrib. Bah lah sekali tunggu orang tu. Lepas maghrib tu bah keluar. Kalau tak ambil bah tu tak sampai rumah kita. Semayang di mana? Orang semayang di masjid, kita semayang tepi bah. Tu imam terima bah tu imam. Dia tunggu tu ya. Atas apa semayang? Atas tanah merah tu. Sejuk dah tanah merah tu. Tanah aku sejuk dah tanah ni. Takkan tak detik kot. Hari ni aku sejuk atas hang ni. Besok hang duduk atas aku pula ni. Tuan. Memang teringat mati aku tuan. Memang nak balik sungguh. Sekali-sekala try tengok apa. Kan? Semayang di luar tengok ke apa ke, tenteng bila ke. Kita buat semayang jemaat di luar pula punya pun. Sudah. Sejuk atas tar. Wahai bumi, hari ni aku duduk atas hang. Besok-besok hang pula duduk atas aku duduk lampu hang. Tu. Jadi sesuailah semayang mengajak kita untuk mengingati mati, untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuailah. Bumi ni diciptakan atas fitrah. Alam diciptakan dengan fitrah, semula jadi yang baik dan elok. Manusia diciptakan atas fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan kita. Syariat yang Nabi bawa juga syariat yang fitrah. So asal fitrah bumi ni bersih elok. Bumi ni juga mengenali Allah. Seluruh alam semesta ni kenal Tuhannya. Tu fitrah alam semesta tuan. Dia kenal pencipta dia. Yang tak kenal pencipta siapa? Kita saja yang tak kenal pun. Yang lupa selalu. Bila kita jalan atas bumi ni dengan perasaan bongkak dan sebagainya, bumi kita tunggulah saat. Esok-esok bila hang masuk dalam ni tahuanlah. Hatta kan batu-batu, kayu-kayu semuanya kenal Allah Taala. Tidak ada satu pun illa wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdih, melainkan semuanya bertasbih memuji Allah Taala. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu manusia tidak memahami dengan tasbihnya mereka. Meja kayu bertasbih, kita sebut non living thing kan kita orang ngaji sains kan. Non living thing ni apa, tiang-tiang ni tak bernyawa, batu benda yang tak bernyawa. Hak tak bernyawa tu bertasbih kepada Allah Taala. Kita hak bernyawa tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh alam ni berada di atas fitrahnya yang asal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hatta tubuh badan kita pun tuan-tuan, tubuh badan kita pun ni, seluruh kita punya tubuh badan ni dia kenal Tuhan dia. Lepas tu kajian yang dibuat, dipasang alat pengukur di tubuh badan kita ni, bila manusia tu berzikir, dia punya tisu-tisu badan ni juga bergerak. Sebab apa? Sebab bila disebut nama Tuhannya, dia rindu kepada Tuhan yang menciptakannya. Dia kenal. Artinya apa? Seluruh alam semesta ni dia kembali kepada fitrahnya, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Satu yang tak kenal Tuhan ni, diri manusia.
Hak sombong, hak bongkak. Yang kita nak kembalikan dia kepada fitrah kepada Allah Taala melalui ibadat solat, ibadat yang Nabi bawa tadi ni. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita baca tuan-tuan. Minta maaf baru baca Allahumma fatiras samawati wal ard. Besok kita sambung lain di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita sampaikan yang baik daripada Allah Taala. Salah silap mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.